Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, saudara, saudari rahimani wa rahimakumullah. Pertamanya, marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia sekasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan untuk hadir di rumah Allah, untuk berkongsi ilmu, berbincang tentang ayat-ayat Allah dan sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah dengan usaha ini kita harap dari sisi Allah SWT kita tergolong daripada apa yang disabdakan baginda Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu man indah. Baginda Rasulullah SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda berkata, tidak berkumpul satu kaum di dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah, mereka membacakan ayat-ayat Allah, mereka mengambil pengajaran daripada ayat-ayat tersebut, tidak lain akan diturunkan kepada mereka sakinah, akan dilimpahkan kepada mereka rahmat, para malaikat akan mendoakan untuk mereka, dan nama mereka disebut oleh Allah SWT di hadapan para malaikatnya. Dan insyaAllah, tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari rahimani wa rahimakumullah, dengan usaha pagi ini kita akan mendapat daripada sabdaan Nabi tadi 4 perkara. Iaitu pertama, kita adalah manusia yang berkumpul dalam rumah Allah SWT, dan kita akan membicarakan ayat-ayat Allah, kita akan membacakan ayat-ayat Allah, dan kita akan mengambil pengajaran dan pelajaran daripada ayat tersebut. 4 perkara yang akan diberikan kepada kita. Pertama, sakinah, kita akan dilimpahkan ketenangan. Kedua, dilimpahkan rahmat, yakni kasih sayang Allah SWT kepada kita semua. Yang ketiga, kita sedang didoakan oleh para malaikat. Dan yang keempat, nama kita sedang disebut oleh Allah SWT di hadapan para malaikatnya. Dan kita sangat haraplah, ya, usaha ini Allah jadikan sebagai satu tujuan yang ikhlas untuk mencari redha Allah SWT. Dan insyaAllah kita masih berbicara dalam kitab Riyadhus Salihin daripada bab yang disebutkan oleh pengarang, babul fil amri bimuhafazati ala sunnati wa adabiha, yaitu bab dalam perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. Jadi kita telah lalui beberapa ayat-ayat Al-Quran, dan insyaAllah hari ini kita akan sebut satu ayat Al-Quran dan kemudiannya beberapa hadis yang lain
untuk kita sama-sama dapat pengajaran dan pelajaran supaya kita dapat berusahakan diri kita sebagaimana disebutkan oleh pengarang, iaitu perintah menjaga sunnah dan adab. Jadi insya-Allah dengan izin Allah SWT kita dapat usaha untuk diri kita untuk menjaga sunnah-sunnah dan adab-adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak mengajak kita, pengarang mengajak kita kepada pertama dalam surah, melihat kepada surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab adalah surah yang ke-33, ayat yang ke-34, Al-Quran pada muka surat 422. Saya ulang sekali lagi. Suratul Ahzab, surah yang ke-33, ayat yang ke-34, Al-Quran yang sama, muka surat 422. Firman Allah SWT, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, innallaha kana latifan khabira." Allah SWT firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, innallaha kana latifan khabira. Allah kata wadhkurna, ingatlah. So dekat sini Allah SWT menyebut perkataan sebut wadhkurna. So Allah mengajak kita ingat. Antara perkara yang beberapa perkara yang kita kena ingat, ma yutla fi buyutikunna, apa yang dibacakan di dalam rumah-rumah kamu. Okey. So dekat sini Allah SWT beritahu kita, ajak kita mengingati apa yang kita bacakan dekat rumah. Apa yang kita akan bacakan dekat rumah? Allah kata min ayatillahi wal hikmah, daripada ayat-ayat Allah, yakni Al-Quranul Karim, dan juga hikmah. Yakni al-hikmah adalah as-sunnah. Nanti saya akan terangkan insya-Allah. Innallaha kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah SWT maha halus lagi maha mengetahui. Baik, di dalam ayat ini pengarang membawakan ayat ini, pertamanya nak mengajak kita ingat. Apa yang perlu kita ingat? Yang sebenarnya kita kena buat sesuatu di rumah kita. Perkara inilah berkaitan dengan kita, dengan rumah kita. Perkara ini berkaitan dengan kita dalam keadaan kita bersama dalam keluarga kita, bersama dalam rumah kita. Kemudian dia kata, ma yutla fi buyutikunna, apa yang dibacakan dalam rumah-rumah kamu. Tuan-tuan, antara benda-benda yang kita lakukan di rumah adalah salah satunya adalah bacaan. Selain daripada makan, selain daripada tidur, selain daripada mandi, bertukar pakaian dan sebagainya, antaranya adalah bacaan. Namun persoalan dekat sini ialah apakah yang kita baca? Apa yang kita baca di rumah? Dan tentulah yang paling banyak sekali ialah kita baca mesej lah. Tapi ayat ini mengajak kita melihat kepada apa dia? Apa yang kita baca di rumah. Allah sebut kat sini ialah min ayatillah. Min ayatillah, daripada ayat-ayat Allah, yakni Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan, satu perkara kita cuba bawa keluarlah, dapatkan sedikit pengajaran. Jadikanlah rumah kita sebagai Baitul Quran. Apa maksud Baitul Quran? Rumah Al-Quran, rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran. Ini satu perkara yang penting untuk semua kita berikan pemerhatian. Membaca, memahami, usaha untuk memahami, mentadabbur dia, dan berusaha untuk mengamalkan Al-Quran tersebut. So dekat sini poin yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, seandainya kita tak mampu untuk baca,
bahasa Arabnya, ya, mungkin kita susah. Nabi ada pesan. Kita cuba lihat, saya nak ajak kita lihat dalam beberapa poin penting dalam membaca Al-Quran, ya, iaitu satu huruf yang dibacakan menyamai dengan 10 kebaikan. Ya, saya nak ajak kita tonton, kalau ada kalkulator tonton kira. Ya, kalau satu huruf itu bersamaan dengan 10 kebaikan, kalau kita anggap, ya, satu baris daripada Al-Quran tersebut, satu baris daripada satu muka surat, satu baris yang teratas itu mewakili 30 huruf, ya, yang mana itu bermaksud kita telah mendapat 300 kebaikan seandainya kita baca satu baris. Dan di dalam Al-Quran, nuskah Al-Quran yang ada pada tangan kita, dalam satu muka surat itu mewakili ada terdapatnya 15 baris. Ya. So kalau 300 kali 15, tonton kira tu berapa tu tuan-tuan? Boleh kira? Saya kalkulator pun tak ada. Okey. Ya. So satu baris ada 30, satu huruf 10 kebaikan. So bermaksud, ya, telah dapat 300. Sekarang 300 pula ada satu muka surat ada 15 baris. So kita dapat 4,500. Yang mana kalau kita baca secara tartil, ia tidak akan sampai membawa kita kepada 3 minit pun. Setiap satu muka surat tak sampai 3 minit, insya-Allah. Ya. Jadi dalam masa 3 minit kita andaikanlah 4,500 tu adalah ringgit Malaysia. Yang mana tuan-tuan kalau bacakan, tuan-tuan akan dapat setiap 3 minit 4,500 ringgit. Apakah kita akan buat dekat rumah kita? Sudah tentulah kita akan habiskan masa dengan membaca Al-Quran. Habis 3 minit dapat 4,500. Habis 3 minit dapat 4,500. So saya ulang, Nabi SAW sebut satu huruf bersamaan dengan 10 kebaikan. Andaikan, ya, so kalau kita dapat andaikan satu baris tersebut daripada Al-Quran mewakili 30 huruf, mempunyai 30 huruf, bermaksud pada satu baris seandainya kita baca, kita telah mendapat 300 kebaikan. Dan di dalam pada Al-Quran nuskah yang kita ada, terdapat dalam satu muka surat 15 baris. Jadi 15 baris kali dengan 300 bersamaan dengan 4,500. Sedangkan dalam satu muka surat kita baca tak sampai pun kepada 3 minit. Ya. Jadi dekat sinilah saya nak pesan sama-sama kita, pada kat sini pengarang membawa kita kepada ayat Al-Quran Karim yang mana Al-Quran dibacakan di rumah. Al-Quran dibacakan di rumah. Dan juga Allah SWT sebut dalam ayat ini wal hikmah. Apakah itu hikmah? So hikmah ini kalau kita tengok dalam Quran ada beberapa maksud. Al-hikmah, kalau dia berseorangan, perkataan al-hikmah itu berseorangan tanpa kitab Allah, itu dipanggil sebagai kebijaksanaan. Tetapi kalau perkataan al-hikmah itu digandingkan dengan al-kitab, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam kitab dia Ar-Risalah, aku telah bertanyakan begitu ramai daripada para ilmuwan, yakni para guru-guru beliau rahimahumullah ta'ala, dan semua mereka bersepakat mengatakan bahawa al-hikmah itu adalah as-sunnah, yakni al-hadith. Ya. Jadi dekat situ ini juga satu perkara, Al-Quran dan hadis itu dibacakan di rumah. Ya. Sebab tu Allah sebut dalam ayat ini
wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. So dekat sinilah kita ambil pengajaran dan pelajaran. Tuan-tuan, hari ini insyaAllah sebentar lagi kita akan dengar hadis-hadis Nabi. Tadi pun kita dah sebut beberapa hadis. Sekarang ni saya dah sebut berapa hadis tuan-tuan? Lebih kurang dah 2. Pertama tentang kelebihan kita berada di rumah Allah. Kita akan dapat dengan membaca ayat Allah dan pengajaran daripada Al-Quran tersebut akan dapat 4 perkara tadi saya sebut. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, kita sebutkan tentang satu huruf ada ayat Al-Quran mendapat 10 kebaikan. Ya. Jadi dekat sini tuan-tuan dengar ini, kongsikan dekat rumah. Jadikan rumah kita Baitul Quran. Selain daripada kita bacakan Al-Quran, kongsikan. Ya, saya sangat galakkan dan sangat anjurkan, kalau boleh kita semua usahakan untuk keluarga kita, rumah kita, kan, ambillah masa 10 minit, 15 minit, ya, duduk berkumpul bersama, bacakan ayat Al-Quran, ambil pengajaran daripada apa yang kita dapat ambil daripada ayat tersebut. Jadikanlah rumah kita Baitul Quran. Ya. Baik. Kemudian innallaha kana latifan khabira. Sungguhnya Allah SWT maha halus, maha terperinci, maha mengetahui. So Allah tahulah apa yang kita buat. Dan benda ni semua tuan-tuan, kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW juga sebut tentang Al-Quran ni, Al-Quranu hujjatul lak aw alaik. Hadis dalam diriwayatkan Imam Bukhari Ta'ala, Al-Quran akan menjadi hujjah, ya, menjadi peguam bela atau menjadi pendakwa raya ke atas kamu. Okey, baik. InsyaAllah pengarang mula sebut di dalam ayat ini, dalam kitab beliau Riyadhus Salihin, hadis yang pertama, ya, beliau sebut wa ammal hadis fal awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai' fajtanibuh wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Muttafaqun alaih. So dalam hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, fal awwalu, maka hadis yang pertama, wa amal ahadith, daripada hadis-hadis, ya, tentang perintah menjaga sunnah, ya, dan menjaga adab-adabnya. Ya. Kata daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi kata da'uni ma taraktukum. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'uni ma taraktukum, ya, tinggalkanlah apa yang saya tinggalkan untuk kamu. Ya. Kemudian baginda bersabda lagi, innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'ali wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya, ya, telah menghancurkan orang-orang sebelum kamu, ya. Nabi kata innama ahlaka ma kana qablakum, orang sebelum kamu telah hancur, telah rosak. Kenapa? Kathratu su'alihim, ya, banyaknya persoalan yang mereka timbulkan, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka banyak menyelisihi, mereka selalu menyelisihi para nabi mereka. Dan Nabi kata lagi, ya, fa idza nahaitukum an syai', jika aku larang kamu tentang sesuatu, fajtanibu, maka hendaklah kamu jauhinya. Wa idza amartukum bi amrin, dan sekiranya aku perintahkan kamu lakukan sesuatu perkara, fa'tu minhu mastata'tum,
ya, lakukanlah semampu kamu. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang dipanggil sebagai muttafaqun alaih. Baik, kita ambil pengajaran daripada hadis ini beberapa perkara. So Nabi kata, ya, orang sebelum kita Nabi telah tinggalkan. Pertama Nabi kata, ya, da'uni ma taraktukum, ya, aku tinggalkan kamu benda-benda urusan agama ini, ya, perkara agama Nabi dah berikan kepada kita. Urusan agama, ya, daripada bangun tidur sampai tidur semula, ya, daripada mula lahir sampai ke dalam lahat, semuanya Nabi dah perincikan kepada kita, A to Z. Sehingga datang pada Hajatul Wada, Nabi SAW ketika Nabi berkhutbah, ya Allah, bersaksilah bahawa aku telah menyampaikan seluruh risalah engkau. Seluruh risalah agama telah disampaikan oleh Nabi SAW. Sehingga datang ayat Allah SWT firmankan di dalam surah Al-Ma'idah, yaitu Allah kata, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Agama telah sempurna. Nabi telah sampaikan semua risalah macam kita sebutkan tadi, daripada mula bangun tidur, apa kita nak buat, sampailah kita tidur semula. Daripada mula kita dilahirkan sampailah kepada kita dilahatkan, dimasukkan ke dalam lahat, apa perlu kita buat. Jadi semua itu telah diperincikan oleh baginda Islam yang sebagai seorang Rasul yang amanah, memikul tugas untuk menyampaikan perkara ini kepada umat. Dan Alhamdulillah, dengan kerja keras para ilmuwan, ya, kita hari ini dapat mendengar ayat-ayat Al-Quran, ya, kita dapat mendengar hadis-hadis baginda Islam untuk kita memahami agama kita. Baik, so Nabi telah tinggalkan ma taraktukum, ya, ya. Innama ahlaka man kana qablakum, ya, Nabi bagi tahu pula dalam hadis ini apa berlaku kepada umat-umat sebelum kita, iaitu Nabi kata, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu telah binasa. Mereka telah binasa. Kenapa kebinasaan berlaku kepada mereka? Nabi sebut kasratu su'alihim. Pertama yang menyebabkan mereka binasa adalah banyak memperbanyakkan persoalan, banyak bertanya. Buat tak, tanya banyak, kan? So macam kita lain, kan? Kita Alhamdulillah, kan, bila saya tanya ada soalan tak, memang tak ada soalan. Ini bezalah, ini baguslah kita, kan. Last sekali saya selalu tanya, ada apa-apa nak tanya tuan-tuan? Senyap je, kan? Tu ada dua makna lah tu tuan-tuan, okay. Ini nak fahamkan kepada kita lah, memperbanyakkan soalan yang kadang-kadang benda tak berfaedah, ya, benda tak. Contoh saya buat tanya, kan, kadang-kadang orang tanya, Ustaz, macam mana, ini kadang di antara benda-benda yang tak sepatutnya ditanya tapi ditanyalah. Memang Allah SWT bagi tahu kat kita, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, ya, Allah kata, bertanyalah kamu kepada orang yang berilmu sekiranya kamu tak tahu. Memang Allah perintahkan kita untuk bertanya. Tapi Nabi kata kat sini kasratul su'alihim, banyak bertanya. Okey. Dan pertanyaan, antara perkara pertanyaan kadang-kadang kita dengar pertanyaan yang tak sepatutnya ditanya, kan? Macam mana kita nak solat dekat planet Marikh pada waktu zuhur? Bila kamu nak pergi planet Marikh? Soalan dia. Soalannya pada orang yang bertanya tu, bila nak pergi planet Marikh? Ini kadang-kadang, ya, macam mana kita nak hadap kiblat ketika kita di planet Marikh? Ini di antara soalan-soalan, kalau tuan-tuan tengok dalam apa orang cakap, pertanyaan-pertanyaan, banyaklah benda-benda macam ni wujudlah. Nak bagi tahu. Jadi kita kata kat sini lah, soallah yang kita perlukan. Bertanyalah, janganlah bertanya tentang banyaknya persoalan-persoalan seperti itu, ya. Sebab itu kalau kita tengok tuan-tuan, Nabi Allah Al-Quran ajar kita tentang soalan-soalan yang ditimbulkan oleh Bani Israel,
Kan? Ketika Nabi kata, kalau saya nak ajak kita tengok sekejap, jom kita tengok sekejap dalam surah Al-Baqarah, kisah tentang penyembelihan lembu. Ya, kisah tentang penyembelihan lembu. Okey, lihat ayat yang ke-67. Ini di antara contoh apa yang berlaku kepada kaum Nabi Musa AS, iaitu Bani Israel. Okey, ayat muka surat 10 tuan-tuan. Allah sebut, wa idh qala Musa liqaumih, ketika Musa berkata kepada kaum dia. Apa Nabi Musa bagi tahu? Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu untuk menyembelih lembu. Okey. So, mudah aja. Asalnya, oh Allah perintah sembelih lembu. So, dia pun patutnya okey. Macam kita baru-baru ni kita ada buat penyembelihan. Ya. So, kita pun tak ada nak soal banyak. Kita tengok apa dia soal. Tuan-tuan tengok apa yang kita buat dengan umat sebelum ini. Dia kata apa dia? Ya. Qalu atatakhiduna huzwa? Pertama, soalan pertama. Kau ni main-main ke? Ni Rasul ni. Rasul kata Allah perintah. Sampai dekat dia, nak main-main ke? Ya. Ada perincian lah tentang perkara ni. Sebab antara perkara, manusia daripada dulu memang menganggap lembu itu suci. Sebab tu diorang tak sanggup nak sembelih lembu. Sebab tu di antara syariat kita nak bagi tahu ialah yang maha suci adalah Allah SWT. Allah yang tentukan yang mana suci, yang mana tak suci. Allah yang tentukan apa yang dia nak buat terhadap makhluk-makhluk dia. Jadi Allah kata kat sini, jadikan lembu sebagai kurban. Ini di antara ayat. Kemudian bila Nabi Musa dengar, ya, qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Ya, begitu jahilnya mereka. Kalau Allah perintah sepatutnya ikut je. Sami'na, orang beriman akan kata apa dia? Bila datang perintah Allah dan perintah Rasul, sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Tapi ini berbeza dengan Bani Israel. So Allah kata lagi, kita tengok apa mereka minta. Ayat 68, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ya, wahai Musa, bagi tahu kat kami, ya, lembu tu macam mana? Ya, macam mana lembu tu? Okey. Kemudian ya, kalau kita tengok dekat situ, qalu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun wa baina dhalik. Ya, tanya lagi warna ini apa semua. Ya, kemudian ditanya lagi, qalu ma launuha, apa warna dia? Semua benda-benda ini ditanya, ya, satu demi satu. Kemudian disebut lagi ayat yang ke-70, qalu du'u lana rabbaka yubayyin ma hi innal baqarata shabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Ya, kita tengok lembu ni macam sama je. Ya, apa salah dia ambil lembu terus sembelih, selesai masalah. Tapi mereka memperbanyakkan soal. Inilah yang disebutkan di antaranya, mereka memperbanyakkan soal. Ya, Nabi sebut tadi, mereka membanyakkan pertanyaan kepada Rasul, Nabi-Nabi mereka. Ini di antara contoh-contoh, tuan-tuan, ya, yang berlaku kepada umat sebelum kita. Ya, bahkan Nabi sebut lagi dalam hadis sebut bukan sekadar itu, bukan secara banyak bertanya, ya, waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan ya, banyaknya menyelisihi nabi-nabi mereka. Ya, mereka akan berbeza dengan apa yang dibagi tahu oleh Nabi sallallahu.
oleh nabi-nabi mereka alaihi salatu wassalam. Ya, ini yang berlaku kepada umat sebelum kita. Ya, satu, mereka banyak bertanya. Dua, mereka menyelisihi petunjuk nabi. Ya, sebab itu kita sama-sama ingat tuan-tuan, saya nak ajak kita lihat bahayanya ya menyelisihi petunjuk nabi ini. Pertama, saya nak ajak kita lihat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-115. Muka surat 97, surah An-Nisa, surah yang keempat. Ya, kita tengok betapa bahayanya menyelisihi nabi ini. Saya ulang, surah An-Nisa ayat 115, muka surat 97. So Allah SWT berfirman, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah SWT berfirman, wa may yushaqiqir rasul, sesiapa saja yang menyelisihi rasul, sesiapa saja yang menentang Rasul, bertentangan apa yang dilakukan dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasul, min ba'di ma tabayyana al-huda, setelah jelas petunjuk Rasul itu kepada dia. Ya, Rasul buat macam ni, Nabi buat macam ini, Nabi kata macam ini, dia berbeza, apa akan berlaku? Kemudian Allah kata lagi, wa yattabi' ghairal sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain daripada orang beriman. Siapa orang beriman dalam ayat ini? Ayat ini merujuk, kalau tuan-tuan buka kitab tafsir, semuanya akan merujuk kepada sahabat Nabi SAW. Ya, semuanya akan merujuk kepada sahabat Nabi SAW. So kalau kamu, satu perkara ya, menyelisihi Rasul. Dua, ikut jalan kepada selain daripada kefahaman sahabat Nabi SAW. Sebab itu sahabat Nabi mereka lebih faham tentang agama. Dia nampak Nabi buat macam mana, dia akan ikut, mereka akan ikut. Jadi dua perkara ya, iaitu ikut petunjuk Nabi, ikut kefahaman sahabat Nabi SAW. Ya, sepatut itu yang kita kena buat. Tetapi kalau seseorang itu yushaqiq, menentang, dan dia tidak ikut kefahaman sahabat Nabi SAW, apa akan berlaku? Nuwallihi ma tawalla, Allah akan biarkan dia dalam kesesatan. Apa boleh kita faham dekat sini? Kalau Allah biarkan kita, orang tersebut dalam kesesatan, bermaksud orang tersebut Allah tidak akan beri hidayah. Ini berat untuk orang tersebut. Ya, lebih-lebih lagi kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengharapkan syurga pada Allah SWT, mengharapkan redha Allah, mengharapkan keampunan Allah. Namun seandainya kita menyelisihi petunjuk Nabi, kita menyelisihi, kita tidak mengikuti jalan kefaham sebagaimana yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu majma'in, Allah kata nuwallihi ma tawalla, Allah akan biarkan di dalam kesesatan. Di dunia ini dia akan dibiarkan dalam kesesatan. Di hari akhirat Allah kata wa nuslihi jahannam. Tuan-tuan, bila orang sesat, dia kata tak dia sesat. Tuan-tuan pernah dengar tak atas muka bumi ni satu orang cakap, tuan-tuan saya sesat? Ada atau tidak? Tuan-tuan tak akan dengar. Semua orang akan cakap dia betul. Inilah persoalan yang kita kena leraikan daripada diri kita. Ya, saya nak ajak kita lihat lagi dalam surah Al-Ahzab, surah Al-Ahzab, surah yang ke-33.
ayat yang ke-36, muka surat 423. Saya ulang tuan-tuan, Suratul Ahzab, surah yang ke-33, ayat yang ke-36, muka surat 423. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakun lahumul khiyarah min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Allah kata, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin, tak sepatutnya bagi seorang yang beriman, lelaki ataupun perempuan, ya, sama ada diri kita atau isteri kita, ibu kita atau ayah kita, abang kita atau adik kita, ya, tak sepatutnya bagi orang beriman, kata Allah, idza qadallahu wa rasulahu, apabila Allah dah tetapkan sesuatu, Rasul dah tetapkan sesuatu dalam urusan agama, ya, amran, ya, dalam urusan agama ini, ayyakun lahumul khiyarah min amrihim, mereka mengambil pandangan yang lain. Jangan, Allah kata A, kita ambillah pandangan tersebut, ya, perintah Allah tersebut. Tak sepatutnya kita lakukan itu terhadap Allah dan Rasul. Allah sebut dekat sini, jangan ambil pandangan yang lain lagi dah. Bila Allah dah kata A, Nabi dah kata A, jangan ambil pandangan yang lain lagi. Tetapi kalau kita orang tersebut diambil juga, apa akan berlaku tuan-tuan? Sehingga tu Allah kata apa? Wa may ya'sillaha wa rasulah, itu Allah telah menganggap orang itu telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul, iaitu menderhakai Allah dan Rasul. Allah dah bagi tahu A, patutnya kita ambil A tu, selesai masalah, buatlah macam A tu. Dia nak juga pandang yang lain, tapi kan dia ada tapi yang begitu banyak tapi, ya. Jadi semoga Allah SWT bagi taufik hidayah. Dan Allah kata lagi, bukan sekadar dia bermaksiat, faqad dhalla dhalalan mubina, sesungguhnya dia telah sesat dengan sesat yang nyata. So macam kita sebut tadilah, takkan ada orang di atas muka bumi ni yang tersesat dan dia kata dia sesat. Tuan-tuan tanyalah siapa pun, tanya Ayah Pin, dia pun kata dia betul. Tanya Tuhan Harun, dia pun kata dia betul. Macam-macam Tuhan dekat Malaysia ni pun banyak Tuhan dah, ya, semua kata betul. Nabi yang cerita lagi, ya. Jadi ini di antara perkara untuk kita lihat, ya, daripada apa Nabi SAW bagi tahu kepada kita, pesanan bagi Nabi SAW tadi. So apa Nabi ingatkan kepada kita, saya ulang sekali lagi, apa yang berlaku pada umat sebelum kita, ya, kenapa mereka binasa, binasa di dunia, binasa di akhirat. Antara perkara yang Nabi sebut ialah, pertama adalah memperbanyakkan pertanyaan, ya. Kedua ialah menyelisihi Nabi mereka. So jangan berbeza dengan petunjuk Nabi SAW. Kemudian Nabi kata lagi, fa idza nahaitukum syai'an syai', apabila aku larang kamu tentang sesuatu perkara. So ada larangan Nabi SAW tentang sesuatu perkara, fajtanibuh, Nabi pesan kita, jauhilah, tinggalkan. So ada apa-apa saja larangan, tuan-tuan. Kadang-kadang dalam larangan ni, perintah dan larangan dalam kita belajar dalam usul fiqh, ya, untuk keluarkan istinbat hukum daripada sesuatu usul fiqh, dari satu hukum, kita akan lihat dalam masalah larangan ni ada dua jenis larangan hukumnya terhadap larangan tersebut, iaitu satu hukumnya haram dan satu lagi larangan tersebut merupakan larangan yang dimakruhkan, kan?
untuk kita, ya, sebagai umat atau sebagai orang yang nak berusaha untuk menjadi manusia yang takwa, ya, Nabi SAW kata dengan satu hadis yang sangat ringkas untuk kita fahami, ya. So yang mana Nabi kata al halalul bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma mustabihat. Di antara kehalalan dan keharaman itu ada yang samar-samar, tidak jelas. Kemudian Nabi pesan, sesiapa yang menjauhkan diri, meninggalkan perkara yang tak jelas tersebut, bermaksud dia telah menjaga agama dia. Ya. So perkara sama ada perkara tu yang kita tak jadi bila benda tu tak jelas, ulama akan hukumkan antaranya lah makruh. Jadi untuk kita sebaiknya kita jauhi perkara-perkara yang tak jelas tersebut. Sebab itu dalam pesanan Nabi SAW juga, Nabi kata da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kamu, ambil apa yang tak meragukan kamu. Ya. Jadi di sinilah kita cuba usahakan bila Nabi SAW melarang sesuatu, ya, usahakan untuk tidak lakukan perkara tersebut atau jauhi perkara tersebut. Ya. Mungkin kita kata tak, ni, ya, kita kata ini bukan haram, ya, tetapi Nabi ada larang atau tidak? Nabi ada larang, maka tinggalkan. Ini sepatutnya kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah yang sepatutnya kita lakukan. Okey. Kemudian Nabi kata lagi, wa idza amartukum bi amrin, apabila aku perintahkan kau tentang sesuatu perkara dalam urusan agama, ya, fa'tu minhu mastata'tum, ya, maka lakukanlah perkara tersebut semampu kamu. Contoh, okey, kita tahu tentang masalah dekat sini. Bila kita kata dalam tahap perintah, dia akan datang menjadi wajib atau sunat. Larang akan jadi haram atau makruh. Baik, kita tengok dekat sini. Kita tengok dalam perintah tersebut ada benda kewajipan, ya, yang wajib kita buat. Dan dekat situ juga ada benda-benda yang disunnahkan untuk kita lakukan. Tapi Nabi bagi tahu kat kita juga, ya, lakukan semampu kamu. Ya, sebab tu Nabi bagi tahu kepada Islam begitu banyak kelonggaran, memberikan kita wajib untuk kita mendirikan solat. Ya, wajib, kita tahu itu wajib. Tapi bila kita kata wajib tu dekat mana, ya, kita tengok dekat sini, bila tak mampu berdiri, Nabi kata solatlah dengan keadaan duduk. Bila tak mampu duduk, solatlah dalam keadaan berbaring. Ya, nak fahamkan kepada kita, lakukan semampu kita. Ya, ini di antara perkara, ya, yang kita semua, tuan-tuan, saya, kita semua perlu berikan perhatian. Apa yang kita perlu fahami daripada perintah dan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dekat sini ya, kita try, kita punya best. Tuan-tuan, kita semua di atas muka bumi ini sedang diuji. Ya, kita diberikan kepada kita kitab, diutuskan kita rasul, kan, ditetap untuk kepada kita syariat perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Bermula daripada yang saya sebut pada awal tadi, bermula daripada bangun tidur sampai tidur semula. Daripada mula kita dilahirkan sehinggalah kita dikebumikan, disimpankan dalam lahat. Ya, semua tersebut ada kaitan dengan, ada petunjuk Nabi SAW untuk kita semua amalkan dalam kehidupan. Jadi insya-Allah daripada apa yang saya kongsikan ini, tuan-tuan, daripada apa yang Nabi SAW sebutkan tadi, semoga-moga memberi manfaat kepada kita, ya, dan semoga-moga Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayah untuk kita mengamalkannya dan kita menyampaikannya, ya, setidak-tidaknya kepada keluarga kita.
Wallahu ta'ala alam. Ada apa-apa soalan tuan-tuan? Tuan-tuan betul-betul ambil pengajaran daripada tadi ya. Bagus tu ya. Tidak memperbanyakkan soalan. Okey, insya-Allah semoga memberi manfaat insya-Allah ya. Semoga Allah SWT memberi kita taufik dan hidayah. Wallahu taala alam. Untuk majlis tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa'ikum insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.